Sebenarnya tak boleh, memang benda jalan. Dan perkara lain yang mungkin terlibat dengan tajuk ni adalah masalah bila kita pertama masalah sos sumber gengki berkait dengan bomoh ataupun pengamal perbuatan Islam. Tajuk dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ni memang benda ni saya perhatikan masih kuat. Kita ada kepercayaan orang A tahu benda gaib, yang ini tahu benda gaib, ini tahu benda gaib. Dan kita dengan kata-kata orang macam ni, bukan setakat kes pembunuhan macam ni, perceraian pun berlaku, pergaduhan adik-beradik, pergaduhan dalam kampung, tuduh-menuduh orang ini sihir, orang tu sihir. Semua ni perbuatan daripada orang macam ni. Yang dia ni bukannya ada ilmu gaib. Yang tahu sebenar Allah Ta'ala je. Dia pergi cakap, yang buat ni siapa pakcik? Ada kat depan rumah awak tu orang tu yang buat. Astagfirullah. Itu saya kata. The belief tu sangat kuat dalam Malay punya apa? Itu kenapa Nabi kata man ata arrafan, mesti datang jumpa arraf, orang cari barang hilang, au kahin atau tukang telik, fasa'alahu, dia tanya orang tersebut dan tentang apa yang ditanya, fasaddaqahu, maka dia percaya apa orang cakap. Dalam Sahih Muslim, la tuqbal salatuhu arba'ina yawman, tak diterima solat dia 40 hari. Dalam Sunan Abi Daud, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin, dia telah kufur terhadap apa turun pada Muhammad. Kufur automatik. Tengoklah macam mana kesan dia, efek dia pada negara, pada masyarakat. Kayak kita kata benda ni menjadikan manusia jadi terkacau bilau. Tapi benda ni benda khurafat, benda dongeng. Tapi masih masyarakat kita yang dikata wali ni, sekarang kita tengah build up. Kita sekarang ni dalam keadaan sekarang tengah build up dengan kita panggil tokoh-tokoh sufi yang kononnya kasyaf lah, mata tembus lah, boleh nampak benda-benda yang gaib dan sebagainya. Kita build up, nanti orang-orang ramai pun akan pergi pada orang ni lah untuk kononnya menyelesaikan masalah hidup mereka. Bila bini tak suka gaduh dengan bini, pergi jumpa orang macam ni, dia kata ada orang sihir awak. Dan dia orang guna kaedah guna nama Islam untuk memang benda ni. Itu yang betul. Jadi benda ni memang berlaku dari pengamal perbuatan Islam tu lah. Jadi ini tak boleh jadi sumber, dan agama ini kan sumber. Betul. Tidak menjadi bukti untuk kita tuduh orang kaitkan kesalahan dalam mahkamah. Kalau macam tu baik-baik ni pakcik tu dalam mahkamah aja. So dia jadi hakim. Pandang muka, baca-baca, ini yang salah, ni betul. Simple. Kenapa tak buat macam tu? Jadi benda macam ni perlu dibenteras sebenarnya. Pada perbuatan kita meraihkan, mengiyakan wujudnya orang macam ni dalam masyarakat untuk bekerja dan juga menyebarkan fahaman dia, merosakkan masyarakat. Tak jumpa pun laptop. Laptop tak jumpa pun. Ni dia tak jumpa. Tak jumpa, laptop tak ada pun. Mana kalau kita pakai logik, kalau orang tu mencuri kan, dengan kadar dia kena sereka tu, keluar dah semua. Betul. Kalau benda tu ada, dah keluar dah dari mulut dia. Cakap dekat mana barang tadi. Dengan sampai sereka, awak sereka. Kalau dia kata tak sereka lah, kalau dia kata bukan sereka pun lah, kalau awak berhenti nak pukul orang cara macam mana kan, sakit, dia akan rasa cakap juga. Betul. Kalau tak pun dia tipu, dia cakap juga. Betul, dia akan tipu juga. Dia akan cakap juga. Tapi masalah yang ini, tak ada benda awak dapat. Okey, itu pada sumber dan benda. Yang ketiga masalah, dalam agama Islam tak ada sebenarnya kita dibenarkan menyeksa suspek untuk dapatkan bukti ataupun pengakuan. Ini agak sukar sikit orang kita nak faham. Sebab realiti dia dalam kes ni, bila kita dah biasa dengan sistem barat atau macam di cerita Tamil kan, kita masalah lah, kita akan pukul penyelaian tadi sampai dia mengaku. Filem, movie, semua pun macam tu juga kaedah dia orang kan. Kadang-kadang tak nak bagi apa. Ni saya cerita ni pasal cerita apa yang dibuat oleh polis sebenarnya. Okey, nak bagi confession tu berlaku kan, nak pukul, tak nak bekas, jumpa hakim kalau bengkak masalah, pakai buku telefon tebal tu, letak dekat tumbuk. Tu benda ni kisah benar. Betul. Bapak saya polis. Kalau ada orang kata macam ustaz cakap, bapak saya bukan setakat polis biasa, bapak saya PTT, pegawai tata tertib. Polis tangkap polis. Bapak saya polis tangkap polis. Jadi kalau dekat cerita polis-polis biasa ni kan, macam dia kata macam cerita bawah ni, ada cerita itu bohong lah, bapak saya serokok itu pun. Bukan macam tu, itu kono poyo je. Yang betul-betul polis cakap polis bapak saya dulu. Dia ada sini merah pakai tata tertib. So realiti dia kalau cerita bab ni, memang kita mewarisi daripada barat
kaedah menyiksa suspek sampai mengaku. Itu tak boleh dalam Islam. Ini yang berlaku macam kes tadi, budak-budak tadi kan. Kita tak boleh pukul sampai dia mengaku, ataupun dapat confession dengan pukul, dia tak boleh. So balik pada asal, kalau A betul dia ambil, okey, kalau dia tak ambil, dia cakap apa? Sampai kau serika budak-budak ni, badan dia pukul dan sebagainya, kemudian apa, sakiti dia. Memang mungkin dia akan menipu, dia cakap ya, benda tak buat, dia kata dia buat, tak tahan kena pukul. So reality dia sebenarnya benda ni dalam Islam tak ada. Mungkin orang kata macam susah lah. Subhanallah, kalau dia kata kita betul bekerja dengan jujur kerana Allah Ta'ala, Allah akan bukakan pintu untuk kita jumpa bukti, walaupun benda berkenaan cuba disorokkan tanpa pukul. Serius tanpa pukul. Saya ingat macam dulu saya share kan kat asrama dulu, waktu saya sekolah asrama, dekat sekolah agama asrama, saya pengawas. Lepas tu ada budak hilang duit. Jadi saya kata, saya kebetulan saya lintas dekat depan kantin tu, budak yang dituduh mencuri tu dia lintas depan saya. Lepas tu poket seluar dia koyak. Jadi bila duit poket luar koyak, dia pakai poket macam seluar jin kan, duit tu terkeluar ujung bucu. Saya pun tarik, dia lintas depan dia, hey, mana ada lah, dia kata abang Lee kan. Okay, tak apalah. Jadi bila diorang cerita duit hilang, saya macam, duit tu hilang. Saya pun panggil budak tu, saya kata, awak ada duit awak tadi tu, duit belanja awak siapa pegang? Memang bapak dia bagi duit untuk belanja dia pada seorang abang ni. So abang ni kata duit dia tak ada tak ambil pun, dah habis. So duit dalam poket tu duit mana? Saya tanya duit mana? Dari situ dia oh okey, terpecah lah. Wallahi tanpa pukul, tanpa paksa, tanpa sekian. Kadang-kadang benda ni interrogation, benda ni tak semestinya perlukan kepada kita ada kita gunakan kekerasan. Jadi yang macam sekarang ni ada dalam masyarakat kita, tengok cerita movie Amerika Syarikat banyak macam tu, Rusia punya movie Cina, pukul orang tu sampai dia mengaku, atau cerita Tamil sebat sampai mengaku. Itu bukan cara Islam. Itu first thing first, bukan cara Islam. Kalau kita tak boleh nak buktikan kan, let go lah, nak macam mana. Tapi kalau kita betul, memang Allah Ta'ala akan bantu kita untuk dapatkan bukti, percayalah. Yang sampai dia terpaksa mengaku dengan tanpa kita sakiti dia. Kalau kita menyakiti suspek, dia tak boleh dalam agama. Even dalam suasana perang pun tak boleh nak sakiti. Tapi itu dibuat masalahnya. Itulah. Itu yang dibuat oleh tentera kafir yang bukan Islam buat macam tu. Yang kita orang Islam pun ikut perangai mereka juga. Jadi budak-budak ni kan, contoh macam di Universiti Pertahanan Malaysia, awak bakal jadi askar dan sebagainya, dan itu cara awak dididik. Macam mana? Betul. Dan realiti dia patutnya diorang tak boleh. Macam balik pada asal, kalau betul sekali budak tu mencuri, dia tak boleh diorang gunakan cara yang macam tu. Cara yang itu yang kata, yang membawa kepada tajuk bully, tajuk kepada kononnya orang tu pencuri, dan last sekali untuk confession ataupun dapatkan barang, dia gunakan kekerasan. Tak boleh. Memang tak boleh. Saya suspect ni pun dia mungkin bukan sebab tu. Kalau saya macam baca macam dalam media sosial lah, waktu kes ni tengah berkembang waktu tu kan, 7 tahun lepas, memang banyak orang buat claim lah. Bukan buat claim lah, macam diorang suspect macam ni bukan setakat komputer riba tu je tau. Dia macam orang kata macam memang orang tak puas hati dengan arwah ni sebenarnya. So yalah, tapi okay, jadi buat macam ni. Satu benda lagi, keempat, tak puas hati dengan seorang, be gentleman one by one. Ingat cerita? One by one. Tak reality dia macam tu. Betul. Kalau betul awak jantan, awak seorang je lah. Yang panggil kawan buat apa? Yang muka 6 orang tu ke, ataupun 20 orang yang ada tu, aren't you ashamed of yourself? Tak malu ke? Kalau awak kata awak sekian-sekian jantan, then selesaikan sendirilah. Kenapa kena bawa 20 orang pukul seorang? Nak kena take matters into your own hands kan? Ya, matters tu dia on satu. Tapi masalah sekarang ni, kenapa awak panggil tak gentleman? Gentleman one by one. Ayat ni waktu Kiki tak ada. One by one punya tajuk tu kan, yang dekat Penang tu, yang tumbuk tu kan. Actually benda tu tajuk dia. Kalau betul awak betul kan, dan satu-satulah. Betul lah Ustaz, tapi tak puas hati ke orang tu ngorek ngorat awet awak ke dan sebagainya. One by one lah. Be gentleman, bawa 20 orang kenapa? To the extent. Kalau kawan tu besar gila kan, aku faham jugalah kenapa kau datang bawa ramai orang. Ni kawan tu kecil je kot, kurus je, kenapa nak bawa ramai? Kadang-kadang masyarakat Melayu kita, Islam kita ni, saya sebut Melayu ni sebab saya tengok depan mata saya lah,
Kadang bila tertangkap penjenayah ke, orang yang ragut ke sekian sebagainya, sebenarnya yang untuk hukuman itu adalah kerja kerajaan. Awak dapat tangkap dia, alhamdulillah, that is all, itu je. Tapi bila kita ambil tindakan begitu, kita pukul, tumbuk sebagainya, kerana tumbuk orang yang tak boleh melawan buat apa? Awak belajar silat ke, belajar kungfu, belajar apa kan, pukul orang yang boleh lawan lah. Kenapa pukul orang yang tak boleh lawan? Kan, tak jantan. It's not gentleman, it's not jantan pun. You are not man enough to bring all your friend together to pukul seorang. Ini banyak video lain pun, video bully pun macam tu. Ramai-ramai pukul seorang, kenapa? Kalau betul awak jantan, dia seorang-seorang lah. One by one. One by one ni kita ulang, dia ketawa pula. Tapi masalahnya, benda tu masalah pertama. Kalau betul orang tu ada salah sebagainya, atau tak puas hati lain, bukan bawa ramai-ramai. Betul. Dan Awak lelaki. Kalau perempuan pergi perangai tak senonoh pun ada juga. Kita tengok video lama, video perempuan sekolah, Astaghfirullah. ramai-ramai pukul seorang perempuan pun ada juga. Dia tu bawa ke geng lah. Tapi Ustaz, macam Ustaz, okay, mereka ni bakal pegawai badan beruniform. Ya. Dan seperti Ustaz cakap, bapa Ustaz juga adalah seorang pegawai tata tertib. Okay. So jadi diorang yang bakal menjadi pegawai uniform ni kan, sepatutnya tahu dia ada SOP lah. Kenapa tak bawakan kepada pihak atasan? Dia sini pasal privilege keadaan lain. Contoh macam bapak saya, dia masuk polis daripada dia orang rendah, tak ada. Macam budak-budak ni tadi universiti, memang keluar dia akan dapat pangkat tinggi walaupun pengalaman tak ada. Kena ingat, ini dalam uniform lain pun, polis ke apa benda sebagainya, keluar masuk dengan degree, ijazah universiti kan, ijazah pertama sebagainya, pangkat lain. Walaupun awak tak ada kemahiran, awak tak ada pengalaman, tapi pangkat awak atas. Betul. Tapi kalau macam akademi polis pun Ustaz tak Sama. Sama. Macam bapak kita, saya kan dia masuk askar tu sebelum dia dah jenam. Lepas tu saya ingat dia ambil SRP dengan kakak saya nombor 5. Lepas tu dia punya pangkat paling akhir adalah sub inspector. Tapi sepanjang dia punya pengalaman masuk hutan, keluar hutan sebagainya, dia memang lebih pengalaman daripada mungkin kapten datang lepas tu jumpa jadi ketua dia. Yang kapten tu datang, entah benda tak tahu, tu datang jadi ketua. Akan jadi macam tu juga. So macam ni keadaan yang UPNM tadi. Diorang akan pegang jawatan besar walaupun tak ada pengalaman, walaupun tak layak. Sebab diorang degree, masuk dengan degree pangkat lain. Kapten bayangin tu, masuk kapten, bukan dari bawah. Kalau contoh macam kita, kalau kita lihat yang polis yang dulu kan, dia orang masuk dengan pengalaman, experience, berapa operasi pergi, berapa sekian, baru pangkat dia naik. Yang ini tak. Jadi memang kita kata masalah macam Helmi kata, dia orang tak terfikir ke tak, pasal dia orang tak pernah ada pengalaman tadi. Dia duduk terus di atas. Dia bukan datang kena bawa angkat balak pergi lari padang tak, bukan. Dia bukan situ. Dia orang terus ambil sijil yang atas. I mean, macam kalau dalam sekolah kan, apa-apa cari report lah kepada pengawas atau kepada guru disiplin. Pengawas pun naik pun dengan sebab juga. Tapi dengan pengalaman dia, cikgu tengok macam mana. Dia dua, pengawas dia dua. Saya perhatikan sekolah dulu. A dia memang markah dia banyak, tinggi, atau B dia nakal. So cikgu lantik dia yang nakal jadi pengawas. Untuk supaya kurangkan kenakalan dia. Faham. Bagi dia responsibility, tiba-tiba dia ditukar attitude pun ada juga. Tapi realiti macam kes ni, macam dari sudut yang saya tanya ni kan, diorang ni ialah pasal diorang masuk macam tu universiti, habis dia keluar pangkat masuk tentera, bukan pangkat biasa. Dia memang macam universiti swasta lah, macam yang maksudnya even you bagi tahu dekat lecturer, bukannya lecturer nak tangkap orang tu untuk betul. Cari laptop dia pun. Betul. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, diorang boleh buat macam tu. Maksud saya bila saya kata benda tersebut diorang tak terfikir, pasal memang diorang punya cara didikan macam tu kan. Tapi masalah asal memang dalam struktur universiti, pusat pengajian memang ada pihak warden asrama dan sebagainya terlibat untuk memastikan ketenteraman dalaman bagi asrama tadi. Sepatutnya memang patut ke situ lah. Tapi dalam saya sebutlah yang keempat tadi kata tak boleh kita force confession daripada orang. Islam tak benarkan. Walau macam mana sekalipun kita geram, Islam tak benarkan.
Kita cuik dia. Tapi saya kata macam orang kita macam jadi kes. Tangkap orang sekian-sekian, kita duduk diam, dia dah cangkung dah pun. Datang dah ambil pukul. Kenapa? Dia bukan ada ni, kalau dia melawan tajuk lain. Kalau dia memang saja kan, mari sini kau tak apalah. Tapi masalahnya dia tak melawan. Dia diam je. Awak marah dia sebagainya, lepas tu nempang. Kenapa? Dia menarik juga sebenarnya, sebab bila masa saya tengah kaji pasal topik ni kan sebenarnya kan, saya tiba-tiba terserempak dengan konsep herd mentality, mob mentality. So di mana bila dalam satu kumpulan dia jadi macam apa, that term lah, a person is smart, people are stupid. So bila manusia dalam satu kelompok, bila seorang buat satu benda yang memang clearly benda yang sangat jahil lah, sangat jahil, bodoh lah, orang semua akan ikut sekali. Kebanyakan orang akan ikut sekali, compare dengan kalau seorang buat and seorang bertindak secara bersendirian. Sebab diorang ada mentality tu, diorang ada macam fikiran macam, oh sebab ramai orang buat, so dia macam aku buat pun tak ada siapa yang hukum. Betul. Di India diorang ada apa satu istilah, kalau orang tu nanti dibunuh oleh crowd, jadi kerajaan tak ada hukum siapa. Di India Diorang ada apa peraturan macam tu. Jadi kalau orang tu terbunuh oleh serangan orang ramai, dipanggil apa, ada istilah dia, lynching kan? Maksud dia bukan maksud dia katakanlah pelajar-pelajar ni tak puas hati dengan tu pensyarah, lepas tu dia pukul pensyarah tu sampai mati, so tak ada seorang pun kena hukuman. Ini terbalik daripada opposite Islam. Kalau Islam semua kena. Betul. Tapi kalau dalam kat India, undang-undang mereka ada orang yang dibunuh oleh crowd. Saya perhatikan benda tu, dia takkan di persecute. Yang mana tak ada siapa yang akan di persecute, pasal benda tu macam dia angered orang ramai, maka orang yang pukul dia, bunuh dia, maka tak ada siapa bersalah. Jadi salah mangsa tu. Astagfirullah. Dia orang pusing macam tu pula. Dia. Itu kaedah tu ada. Tapi kalau kaedah dalam Islam tak ada. Jadi macam sekarang betul lah, macam apa, dia panggil lemming ni, dia ada macam jenis macam tikus tau. Dia adik-beradik dia, kalau seekor terjun semua terjun. Lemming. Semua terjun, seekor tu semua terjun. Itu memang betul benda tu berlaku. Dan macam bila kata ramai-ramai, dia tu lah tadi. Ada orang yang idea ramai, kadang macam pergi tunjuk perasaan, ajak orang ramai for the same base. Bila ramai sangat, dia anggap kalau ramai-ramai pergi, penjara tak cukup, tak muat nak ni, semua lepas. Ini istilah yang sama lah. Bila kita tengok macam penganjur-penganjur tunjuk perasaan, suruh orang ramai keluar, sebab bila ramai keluar, dia tak boleh tangkap semua. Bila tak tangkap semua, awak tak boleh dakwa ni. Kalau awak dakwa ni, awak kena dakwa ni. Tapi ni awak tak tangkap, tu awak tak tangkap, jadi kena lepas lah. Istilah yang dalam bentuk sivil macam tu. So sebab tu kenapa penganjur-penganjur dulu penunjuk perasaan ni suka untuk ajak orang ramai turun. Sebab the more turun, the more possibility dia orang takkan dihukum. Ya, macam mana nak tangkap semua? Pasal dia awak tangkap, datang ramai, awak tangkap 3 orang, awak hukum 3 orang, tak boleh pasal awak tak hukum yang lain. So dia lawyer akan datang masuk argument dia sekali lepas lah. Kalau ikut Islam, kalau macam dalam rusuhan tu, kalau tiba ada seorang mati, seorang yang tak bersalah mati, semua kena. Kalau mereka semua terlibat, maksudnya bersama-sama dalam pembunuhan, semua kena. Bila menarik lah bila Ustaz explain ni kan. Sebab benda ni pasal masalah nak tunjukkan mahalnya nyawa seorang manusia. Bila kita kata boleh ramai bunuh dan tak ada siapa kena, benda ni orang Arab jahiliah try buat. Mereka nak bunuh Nabi SAW, pasal tak nak darah tu kena pada satu kabilah saja, satu tribes. So orang panggil semua tribe, semua hantar wakil. Semua tribe hantar wakil, so that bila bunuh nanti darah tu dikongsi oleh semua. So dikongsi oleh semua, tak boleh laksana hukuman. Mana Bani Abdul Muttalib, keluarga Nabi, tak boleh nak fight kabilah-kabilah lain. Sebab apa? Kalau dia fight kabilah ni pun sama terlibat. Fight ni, ini pun terlibat. So dia jadi kecil lah. Jadi tertahan daripada melawan. The same is happening now. Kan? Pasal idea dia tadi, bila ramai-ramai, dia semua orang macam kongsi darah, so tak ada siapa kena. Tapi saya kata benda realiti dia, semua keterlibatan tu lah yang membawa kepada perkara tersebut patut dihukum. Macam dia kata yang pengamal penonton Islam tadi, patut dihukum dengan cara sendirilah. Kena hukum juga. Tak boleh biar macam tu. Sebab dia antara punca pergerakan, nama kawan tadi dia ambil dan dibuat tindakan. Lepas tu macam 6 orang tadi tu dengan kawan-kawan tadi, mereka semua kena lah. Mana boleh sebahagian je. Cuma balik pada asal, dia kata saya tendang dia, lepas lari, saya sekian. Sama je tajuk dia. Awak semua terlibat.
So dia kata, kalau zaman Umar bin Khattab 20 orang kena. Jadi Ustaz, sekarang macam semua dah disabitkan kesalahan. Nak untuk mereka ni, kita kalau boleh simpati, kita bukan simpati lah, tapi kita rasa sedih lah sebab dia berlaku di antara kalangan umat Islam sesama Islam. That is a very sad thing lah, kan Ustaz. Because yelah, sepatutnya kita semua ada takwa Allah, ada Tuhan, kan? Okay. So jadi apakah cara sahaja yang mereka rasa, kalau dalam dunia ni, kalau civil law dah tetapkan, tapi at least Islamically bagaimana mereka dapat boleh mencari ketenangan rohani lah. Diorang lah yang bunuh ni, dituduh tu. yang sabit kesalahan. Dia sebenarnya macam asas pertama, walau diorang dah buat benda dia buat. Sebenarnya dalam konsep agama Islam, kan, dalam ayat surah An-Nisa 92, Allah kata, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtul mu'minan illa khata'a. Dan tak boleh untuk seorang, tidak adalah untuk seorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lain kecuali tersilap sahaja, bukan dengan sengaja nak membunuh. Mungkin dekat sini kata kami seksa je, tapi penyiksaan tadi bawa sampai kematian. Itu dia Allah tak boleh stop situ. Dan barang yang awak gunakan ni benda yang kadang-kadang saya perhatikan, objek yang digunakan untuk menyerang orang. Ini semua ni ada kaitan. Dalam kehidupan kita harian dan sebagainya, untuk sabit kesalahan, kena faham tau. Bila contoh kalau kita berlanggar kereta, okey, kemudian apa barang kita bawa keluar, ni siapa datang kereta siapa, mana katakan kereta langgar, so ini berhenti, dia berhenti. Okey, sekarang soalan dia, siapa datang kereta siapa? Benda kena dia keluar tangan kosong ke tak bawa senjata. Kalau senjata dia bawa tu boleh bunuh orang ke tidak? Semua tu akan relatekan kepada last kali nanti akan jadi bunuh dengan niat atau bunuh tak sengaja. Bunuh tanpa niat atau tak sengaja ni mungkin ringan lagi hukuman dia. Tapi dengan bunuh dengan niat, memang kita begitu dengan niat nak bunuh orang tu. Sebab apa? Kita bawa barang yang boleh bunuh. Ini sabit kesalahan ni jadi kes sebab barang boleh bunuh, boleh mati. Penggunaan barang yang boleh mati tadi menyebabkan disabitkan kesalahan 302. Kalau tidak, kata barang pakai botol air botol air mineral, kita seksa orang tu pakai botol air mineral, atau pakai tali pinggang atau rotan, tak boleh mati kan. Maka tak boleh sabit bunuh dengan niat. Tapi bila awak bawa benda yang boleh membunuh orang berkenaan, walau awak tak ada niat sekalipun, awak dikira bunuh dengan niat. Kesalahan dia full sentence. Tak boleh awak kata macam, tapi saya sebenarnya tak. Awak bawa apa apa benda awak bawa kat tangan awak. Juga kaedah dia ada. Sebenarnya tu kena faham. Jadi macam kita kata benda lah, kalau berlaku pembunuhan sepatutnya itu salah. Dan kalau mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sangat menerima taubat. Tapi lah satu benda yang kita tak boleh nafikan dalam masyarakat atau dalam jiwa manusia. Di sini tajuk dia, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa dia akan bakar orang yang kufur terhadapnya, yang buat jenayah, buat kesalahan. Satu peringkat ada orang kata, kenapa Tuhan tak maafkan saja? Sampai people say, kan Tuhan is God is so great, kenapa nak hukum? Maafkan je lah. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kalau Tuhan maafkan semua, awak pun tak puas hati. Awak kata mana keadilan? Okey, di sini tajuk dia. Bila yang 6 orang ni yang sabitkan oleh mahkamah pada mereka untuk jatuh hukuman, awak boleh tengok 99% manusia semuanya bergembira. Sebab jenayah mereka buat tu teruk sangat. Orang tengok tu tak sampai tak tahan benda tengok keadaan tadi. Sampaikan bila berlaku hukuman ke atas penjenayah tu, awak gembira. Pelik kan? Kita tak suka pembunuhan, tiba-tiba satu hari kita senyum. Kita pada muka sebagainya. Sebab benda tu nature yang tak jadikan dalam diri manusia. Macam Ustaz selalu cakap cerita Tamil kan? Cerita Tamil lah, bila orang jahat buat jahat, buku-buku orang kita geram. Hujung cerita kita jadi tengok hero pukul penjenayah, tiba-tiba kita happy. Kita kotak bibir, pukul lagi. Seronok, kita seronok. Macam itulah keadaan sebenar bila Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang salah. Tapi macam pada diorang ni pula, selagi mereka tak mati lagi, maka mereka masih buka pintu taubat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yaghfiru la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak akan ampunkan disekutukan dengannya. Mana you make association to Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', tapi Allah Ta'ala akan ampunkan untuk selain itu bagi siapa dia nak. So for them yang dah sabit kesalahan ni, tinggal masa dia adalah yang masih datang sekarang ni adalah untuk anda bertaubat. Kalau untuk ibu bapa yang mengampunkan ibu bapa yang arwah, macam Ibu Pak Arwah tak buat apa lah. Dia orang nak, dia orang memang diberikan oleh Allah Ta'ala hak tadi, hak tersebut. Memang Allah Ta'ala jadikan hukuman tadi menyejukkan hati mereka. Itu tujuan sebenar. Bila kita kata dalam kes ni, banyak kita bincangkan berkali, orang bincang tajuk masalah apa, hukum bunuh. Tak payah hukum bunuh lah, capital punishment, kita sebut tadi kan. Dia sebenarnya benda ni untuk menyejukkan hati keluarga yang mangsa tadi, so that diorang takkan seek revenge on their own. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab once benda tu berlaku, diorang ni akan buat kerja, ni akan buat kerja, ni akan buat kerja. Jadi sekali kita ada sindiket lah nanti. betul. Nak bunuh orang, bayar, nanti kita buat kerja. So, benda ni tak boleh berlaku dalam masyarakat Islam. Masyarakat kita di Malaysia pun, kalau benda tu terjadi, dia masalah nanti. Kucak kacir semua orang. Keluar sini orang ni tembak orang tu, sini orang tembak orang tu. How about Ustaz about the hadis yang macam Allah cakap kalau you forgive, there is this is a palace for you. Tahu. Itu tajuk lain. Tajuk masalah hak. Okey, dia ni. Masalah mengampunkan. Ni bagi kita dulu tadi kan. Pertama, budak-budak tu sendiri yang terlibat, yang disabit kesalahan untuk dihukum gantung. Yang tinggal pada anda sekarang ni adalah bertaubat kepada Allah Taala. Allah Taala forgive you, datangkan keampunan untuk awak daripada pihak yang bunuh tadi dan sebagainya. Awak akan jumpa balik hari akhirat nanti. Jadi kalau dia kata benda tersebut terjadi, kita usahakan dari sekarang minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan ketawa, jangan sekian, jangan happy-happy. Sebab tajuk dia dah serius kan. Bila dia jatuh macam ni, serius lah baru macam alamak akan kena gantung. Tapi tajuk sekarang ni bukan maksud dia selagi tali gantung tu tak cekik awak mati, awak masih ada peluang untuk taubat. Sebab itu tujuan sebenar Allah Ta'ala jadikan adanya hukuman, adanya masa dan sebagainya macam ni, supaya awak boleh untuk bertaubat. Okay, itu pada sudut mereka. Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Moga Allah Ta'ala ampunkan awak. Tapi pada family yang telah panggil apa, telah yang family penjenayah yang buat jenayah ni tadi, yang sabit kesalahan anak ibu bapa kepada anak-anak yang akan dihukum ni, kena bersabar, kerana benda ni adalah keadilan yang patut dilaksanakan kepada anak-anak kita. Kita memang tak suka, kita senangkan anak kita hidup, tapi kita tak boleh juga menyokong akan kezaliman yang dibuat oleh anak-anak kita. Yang Allah sebut dalam Quran, la tarkanu ila alladziina zalamu fatamsukum nar, yang kamu cenderung pada orang yang zalim, nanti akan menyentuh kamu api neraka. So itu amaran Allah daripada awal. So whatever love you have to deny it. Kan, kesian tu ada, adik-beradik dia pun mesti ada belas kasihan sebagai pada abang dia ke adik dia ke yang akan dihukum bunuh. Tapi kena faham bahawa keadilan itulah yang dituntut, dan moga dengan keadilan tadi dosa-dosa mereka diampunkan. Harap macam tu. For the family pula, family pada victim, diorang macam Hilmi Takab, betul, diorang boleh je ampunkan. Dan kalau dalam sistem Islam, keampunan mereka boleh menyebabkan 6 orang ni atau 20 orang ni takkan dihukum bunuh. Tapi memang senang cakap daripada buat lah. If we were in their shoes, saya pun tak pasti kalau memanglah. Tapi realiti dia sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan masalah iman kita lah. Kalau iman kita kuat dan sebenarnya kita benar-benar percaya akhirat, kita tak ada masalah untuk lepaskan, let go. So kita tahu Allah Ta'ala, sebab kita fikir dua benda. Satu, pertama, masalah dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita pun tak lepas lagi. We hope that dengan kita ampunkan orang, Allah ampunkan kita. Kita boleh letak tindakan tadi. Dan sudut kedua yang kita panggil apa, kita digalakkan pengampunan tadi tu untuk kita dapat reward lah, dan kita dapat tenang. Sebab kita kena faham dari segi takdir, bukannya benda tu semata-mata dengan tindakan mereka, tapi takdir Allah Ta'ala yang berjalan. Maksudnya kalau tak mati dengan cara ini, mungkin mati dengan cara lain. Tapi Allah Ta'ala telah tentukan ke atas anak kita kematian. Dan tak salah kita tuntut. Mereka tak salah menuntut. Tuntutan mereka tu tak ni. Dia ada, bahkan dalam tuntutan mereka dalam Islam pun memang darah lah. Dan dalam Islam terus direct. Bila sabit kesalahan, lalu terus ditanya pada keluarga tadi, nak ampunkan ke nak teruskan. Kalau dia kata dia ampunkanlah. Kalau dia tak teruskan lah. Ni bukan bermakna macam bila dia tuntut tu makna macam apa? Tak redha. Tak redha ataupun tak cukup iman. Tak lah.
Itu hak dia orang. Terpulang. Kalau dia nak gain more reward, tajuk lain. Mana pengampunan mereka tu adalah menambahkan pahala saja. Bukan the only pahala. Dengan kematian anak dia dibunuh macam tu pun, dia dapat pahala dah. Dia dapat pahala. Musibah itu adalah pahala bagi seorang beriman. Berlaku musibah, dia akan hilangkan pahala. Jadi kita tak boleh nak pressure kata dia kena ampunkan, tak. Tapi diorang sebenarnya memang boleh mengampunkan. Dan bahkan kalau forgive and forget, dan anggap benda tu adalah perjalanan. Sebab Allah Ta'ala boleh tarik nyawa anak kita, boleh dengan kisah tadi, boleh dengan kanser, boleh dengan aksiden jalan raya, boleh dengan macam-macam. Anyway, Allah Ta'ala boleh tarik nyawa keluarga kita. Tapi kebetulan Allah Ta'ala bagi pada kita musibah macam ni. Tak musibah, ada orang mati kena COVID, ada orang mati kena sakit jantung, ada orang anak dia mati umur 20-an, ada mati 15 tahun. Semua benda tu bukan bawah jagaan kita. Tapi bila berlaku, pertama sabar, tahan diri, dan jangan cakap accept apa Allah Ta'ala redha. Secondly, berkenaan masalah tindakan, kalau kita nak bertindak supaya contoh macam jangan berlaku lagi macam ni, it's good for them untuk pursue pengadilan. Sebab dengan cara tersebut, mana sekarang bahkan yang terbaru, banyak orang cadangkan gantung poster ataupun pengeringatan tentang hukuman tadi ke sekolah-sekolah asrama yang lain. Buka mata kan. So that they understand that it's not bukan benda ringan. Boleh sampai penyakit tali gantung. Kadang dia kata wak bully orang dah mati. It's not worth it ukur orang tu. Yelah, tu saya kata. Jadi kalau nak worth it, dia ada step dia. Dia tak ambil step dia tu. Dia kena ada step dia. Kalau dia kata contoh macam orang tu melawan, dia tajuk lain lah. Barulah kita nampak benda tu ada apa resistance yang betul. Kalau dia kata orang macam Israel bunuh orang Palestin, tak ada lawan. Kau bunuh orang tak boleh lawan balik. Memanglah kau rasa seronok lah. Sedangkan orang yang duduk situ bukan orang boleh lawan. Itu perbezaan. Jadi macam kita kata dalam konsep masalah apa, kita gunakan kekuatan kita untuk apa. Ini benda orang takkan soal balik. Tenaga kita pakai untuk apa? Yang kekuatan kita ada guna untuk apa? Kalau kita kata pukul orang, then layak tak orang tu dipukul. Kita tanya juga, kalau orang tu memang penjenayah yang tengah-tengah serang orang, rampas harta orang, kita masuk ke tengah, kita pertahankan orang. Yes, betul. Itu berhak lah untuk kita tahan, gunakan kekuatan kita. Tapi kalau pada sudut lain yang tak ada kaitan, kenapa gunakan? Tak worth it. Maksudnya tak worth it. Orang tak melawan, kita pukul, orang tak melawan. Buat apa? Baik beli apa dumbbell ke benda kan, benda-benda yang lain tu, punching bag, pukul lah. Dia tak lawan balik. Betul juga betul. Lepas geram kan. Lepas geram gitu lah. Jangan pergi pagar kat manusia. Yang saya ingat macam ni lah, macam saya sebut kan, curi tamu orang tu, curi tamu masjid, ada yang pukul sampai mati. Tak boleh. Awak tak puas hati dia tu, pegang, tunggu polis ambil dah. Betul. Tak lebih dari tu. Kalau tengah pegang dia nak pukul kita, gaduh lah sangat. Boleh kita buat keluar buah silat kita kata belajar Wing Chun ke apa kan, bantai lah. Pasal dia melawan kita, nak kita tangkap untuk kita subdue, ditahan dia sampai polis datang. Kalau dia lari, dia, kita biar lepas. Tak apa, janji kita dah ada maklumat tentang dia, sudah lah. Polis boleh kejar. You need to understand that this is qadarullah. Tapi benda tu maksud dia banyak cara lah. Cuma macam kes tadi yang last tu, kita tak adalah urge ataupun paksa keluarga tu untuk ampunkan. Kalau dia nak ampunkan, tu hak dia orang. Dia tuntut pun bukan salah. Memang dia suruh, memang dia orang berhak untuk tuntut. Allah kata dalam Quran, wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh dengan secara zalim, faqad ja'alna li walihi sultana, kami telah jadikan untuk para penjaga, guardian dia, wali-wali dia ni, authority. Fala yusrif fil qatl, dia takkan diabaikan atau disia-siakan dalam pembunuhan. Ni janji Allah Ta'ala. Takkan, mana diberikan authority pada keluarga untuk tuntut darah tadi. Kita nak, kita tak nak, dan itulah pengadilan yang sepatutnya. Walaupun kita kata kita pakai undang sivil sekalipun, ini benda-benda yang kita katalah masalah capital punishment tadi, dia adalah benda yang mengamankan rakyat. Orang akan fikir 2 kali 3 kali untuk buat benda kemukan. Macam kita tahu kat depan tu ada apa, ada AES yang tangkap kelajuan speeding kan. Kita nampak dan dia tahu kena bayar. Saya kena 300, orang lain kena. Jadi kita sampai situ kita sometimes undang-undang itu untuk sedemikian, untuk jadikan seorang tu hold off, prevent lah kan. Prevent lah. Itu tajuk asal. Undang hukuman tadi untuk prevent, bukan hukuman tu untuk balas dendam. Hukuman tu prevent others yang akan buat benda bersama, fikir 2 kali apa dia akan buat. Bawa laju kereta, fikir 2 kali apa yang patut. Jadi basically tujuan hukuman tadi tu bukan setakat untuk menghukum, tapi untuk mengajar dan mendidik.
Orang kita yang kita ada dalam masyarakat kita sekarang ni, dia terbalik. Dia kata tak payah hukum, kita didik. Sebenarnya hukuman telah didikan. Hukuman telah didikan bagi orang yang kena dan bagi orang yang tengok. Itulah sebabnya hukuman tu mesti buat. Ulang balik, justice delay, justice denied. Kan satu keadilan yang ditangguhkan adalah keadilan yang dinafikan. Ini benda ni patut slogan yang patut dikatakan. Ni kalau tak simpan orang tu 20 tahun, bertunggu-tunggu tahun tertentu, tiba-tiba hati keputeraan sultan sekian tiba-tiba diampunkan. Itu something yang tak patut lah. Okay? Wallahualam. Berlagi, do you have anything to add? Bila Ustaz bila kita dengar pasal kisah ni kan, so macam there's that saying macam apa, mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Betul. Tapi bila dalam Islam ni dia cantik. Dia bukan sebab apa, Islam ni it's not just dia bagi pencegahan, tapi dia juga jadi memberi apa, dia bagi apa, pengubat, pengajaran, jadi pengubat. And then bila saya teringat macam contohnya misalnya ajaran Kristian kan. So macam kalau macam dalam Christianity, mereka pengikut digalakkan untuk sentiasa be merciful, turn the other cheek. Tapi dalam Islam, no, Islam isn't about mercy 100%. Dia ada justice juga. Ini adalah dia duduk sekali untuk dia duduk sekali. So dalam justice pun ada mercy tu juga. Betul. Mercy not just to the victims, dengan orang pelaku salah tu, tapi untuk semua orang sekeliling. Jadikan benda tu hentikan. Betul. Kalau tak, dia macam jadi Charles Manson lah. Sampai sekarang saya tak faham. Dia mati, die peacefully, katil dengan rawatan dan sebagainya. Kadang-kadang penjenayah dapat hak lagi baik daripada victims. Betul. So ini benda yang kadang saya tak perhatikan. Lawyer yang ada semua tak fikir tajuk ni. Betul. Dan ini yang akan menimbulkan keresahan masyarakat terhadap penguatkuasa. Ini semua akan merosakkan masyarakat dan akan meresahkan orang lah. Orang akan tak percaya pada autoriti. Pandangnya tu macam buat apa masuk penjara 3 kali makan. Victims mati, bapak kena bunuh, tak dapat siapa, tak dapat apa. Tanggungan hilang. Gaji tak ada. Macam mana buat? Tahulah, wallahualam. Kita ikutlah apa keadaan yang kita tahu, tapi alhamdulillah iman kita, agama kita ni pandu kita kepada jalan yang betul. Alhamdulillah untuk Islam. Alhamdulillah. Betul, seperti mana yang Ustaz dan juga Brother Kiki cakap, ya betul, agama Islam tu indah. Okay, so kalau saya boleh tambah lah, okay, ini seperti bagaimana Ustaz cakap kan, hukum ke atas ramai, okay, kerana seorang. Tapi jika diterbalikkan, okay, Hitler tu bunuh berapa orang? Dia nak mati berapa banyak kali? Macam mana pula tu kan? Satu je. Satu je. Yang itulah datang jadi perlunya hari kiamat. Exactly. Pada hari kiamat ni sebenarnya adalah hari di mana setiap orang yang buat kesalahan akan dibalas setimpal dengan apa kesalahan dia buat. Macam Hitler bunuh katakanlah 6 juta Jew. Bila dia dibunuh, dia baru dapat equivalent one nyawa, one life. Dibunuh untuk 1 nyawa. Kita ada 5 juta 999 orang lagi menunggu untuk dapat pengadilan. Tapi sebenarnya bila dekat akhirat, dia tak mati, dia kena hukuman tadi, dia tegak balik untuk orang kedua juga, untuk orang ketiga, sampailah berjuta-juta, dan kemudian dia akan masuk neraka lagi. Dia maksudnya pengadilan tu akan berjalan satu demi satu. Lepas tu baru akan dilaksanakan pada dia hukuman yang for eternity. For eternity after lepas tu masuk neraka paling bawah ke benda, tapi pengadilan tu akan berlaku. Jadi kat situ kita nampak adilnya Allah Ta'ala. Delay sekarang, tapi Allah Ta'ala takkan delay, tangguh kat sini. Yumhil wala yuhmil, he don't abandon. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah will give time untuk hukuman orang tu. Dia give time, dia tunggu sekejap, tapi dia takkan abaikan. He'll not be abandoning the justice. Dia tak buat sekarang, tapi pasal boleh bagi peluang orang tu bertaubat, boleh bagi peluang orang tu untuk minta ampun balik dan sebagainya. Boleh jadi orang ramai pun akan boleh berfikir. Tapi bila di akhirat nanti, kat situ sebenarnya balasan yang setimpal. And then tak ada orang akan bantah dan tak ada orang akan. Tak ada. So that's like final ultimatum. Betul.